Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada empat saintis yang masih lagi sudi menghadiri kelas saya pada pagi ini. Hari ini saya akan sambung buku nilam ni, muka surat, tak silap saya muka surat 162. Betul ke? Yalah, 162. Jadi saya harap semua ada buku nilam lah. Okey, Wawa ada buku nilam? Ada cikgu. Okey, ada ya. Saya harap semua ada buku nilam. Jadi kita akan terus tengok muka surat 162. Terima kasih Wan Nur Rashikin yang baru masuk tu. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang, dan seterusnya menilai kebolehlassanaan pelan kewangan tersebut. Okey. So itu kita punya standard pembelajaran kita hari ini. Okey, standard apa yang kita nak belajar hari ini. So ada nota sikit kat sini. Membina dan membentang pelan kewangan berdasarkan matlamat kita. Okey. Dan kita ada matlamat jangka pendek, iaitu dia kurang daripada setahun. Matlamat jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Dan menilai kebolehlassanaan pelan kewangan berdasarkan faktor-faktor ni kita kena tengoklah. Kalau kita ada plan macam mana pun, tu penting kadar inflasi, melihat keadaan kadar inflasi, kadar faedah dan juga kesihatan diri. Okey. So ini adalah faktor yang memungkinkan pelaksanaan kepada apa yang awak rancang. Kadang-kadang apa yang kita rancang tak dapat dibuat kerana perkara-perkara ni lah. Kita tak boleh capai. Jadi perkara ini kita perlu lihat jugalah. Okey, jadi kesihatan diri selalu kita ambil insurans dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi kita teruskan lihat kepada contoh yang ada di sini pada Puan Salma. Okey, di sini kita boleh lihat pelan kewangan Puan Salma. Gaji bersih dia 6,000. So, pendapatan pasif tu maksudnya pendapatan masuk tanpa dia bekerja lah. Itu maksud aktif ni dia kerja dapat duit. Yang pasif ni macam dia dapat sewa duit, orang bayar ke, sewa tanah ke, sewa rumah ke, sewa kedai ke. Ni kita panggil pendapatan pasif yang dia dapat. Dan jumlah pendapatan dia sama lah sebab dia tak ada pasif. So 6,000. So tolak simpanan tetap bulanan dia 400. Dia memang simpan setiap bulan 400. Simpanan kecemasan dia simpan 200 ke 600 lah dia simpan. Lepas tu dia ada perbelanjaan dengan insurans, asuran pinjaman perumahan. Okey, dan dia juga ada tolak perbelanjaan tidak tetap. Ni yang boleh tak tetap ni, maksudnya benda ni tak tetap lah, boleh berubah lah, boleh lebih boleh kurang. Okey, dan kita lihat di situ pendapatan lebihan atau pendapatan kurangan dia ataupun kosong lah. Okey, tak ada masuk ngam-ngam lah dia belanja. Dia belanja ngam-ngam kosong. Ini contoh, jadi jawapan dia ada. Okey, kita tengok dulu. Sekejap kita buat satu lagi. Puan Salma ingin membeli kerusi urut yang bernilai 9,000 dalam masa 6 bulan berdasarkan pelan kewangan tersebut. Okey, adakah Puan Salma menguruskan kewangan dengan cekap? Jawapan dia, beliau tidak menguruskan kewangan dengan cekap kerana beliau tiada pendapatan lebihan. Jadi kita tengok kat sini kosong kan. So kita anggap tak cekap lah. Tu kosong. So kita anggap dia tak cekap kerana tidak ada lebihan lah. Cekap ni maksud ada untung lah kita kata. Okey, ada untung sikit. Okey, nombor 2, berapakah simpanan bulanan yang harus dikumpulkan oleh Puan Salamah bagi mencapai matlamatnya? Sebab dia harga 9,000 bagi 6 bulan, so harga dia 1,500. Dia kena simpan 1,500 lah. Okey, dan bagaimana dia nak bagaimanakah pendapatan Puan Salamah dapat dipertingkatkan? Puan Salamah boleh menggunakan wang simpanan tetap dan simpanan kecil. Beliau juga boleh. Saya tak faham apa maksud dia ni. Bagaimanakah pendapatan Puan Salamah dapat dipertingkatkan ni? Jawapan dia, Puan Salamah boleh menggunakan wang simpanan dia pula. Dan simpanan kecil. Tapi kita anggap kita lah, ya je lah kan. Beliau juga boleh mengurangkan belanjaan melancong. Okey, je lah. Kita buat lain. Kita buat ni, yang ini Cik Bahar ni. Okey, baik. Tolong, oh ya, ramai dah. Tolong raise your hand. Bye-bye saya. So, saya teruskan. Apa khabar Umairah, Atirah, Zarib? Apa khabar? Oh, baik. Baik. Alright. Saya harap semua sihat lah.
Okey, good. Makin ramai alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok ni, berikut adalah pelan kewangan Encik Bahar. Kita tengok dia punya plan, pelan kewangan dia, gaji dia 3,500, pendapatan pasif dia kosong. Okey, pendapatan pasif saya ulang balik, pendapatan pasif ni pendapatan yang dia tak payah kerja duit masuk. Contoh macam sewa kedai, sewa tanah, sewa rumah, sewa bilik dan sebagainya lah. Dan dia bagi orang sewa, orang masuk dia tak perlu dia bekerja lah maksudnya. Okey. So dia simpanan tetap tak ada, simpanan kecemasan dia ada 200. Okey, jadi dia ada baki simpanan ataupun baki pendapatan dia adalah 3,300. So dia belanja tetap lah, insurans dengan asuransi perumahan ni memang dia bayar setiap bulan 150 dengan 500 ni. Dan tolak pembelian tidak tetap. Yang ni benda yang awak mesti buat lah kalau awak buat satu plan. Mesti ada bahagian-bahagian ni lah. Bahagian gaji bersih, bahagian tolak-tolak ni, simpanan tetap, tetap-tetap ni, bahagian perbelanjaan tetap ni. Yang perbelanjaan tetap ni macam bulanan ni awak kena bayar. Okey. Dan tadi simpanan tetap tu awak simpan secara tetap juga. Yang belanja tetap pun kena ada. Dan juga belanjaan tidak tetap. Tidak tetap Yang ni maksudnya makanan dan minuman dan juga benda-benda yang awak boleh adjust. Bila belanja awak makan banyak, awak kena bayar banyak. Awak kurang makan, kurang makan. Awak banyak berjalan, petrol pun naik. Kurang berjalan. So benda ni depends. Depend life awak. Okay. Sama juga bil telefon, banyak guna ataupun kurang guna bergantung. Okey, tapi sekarang ni banyak bil telefon yang tetap ni dah bayar sama je kan. Sama jugalah bil internet apa semua sekarang. Sekarang kebanyakan lah. Kita boleh lihat kita tak guna. Ni mungkin dululah. Dulu telefon base apa yang awak pakai, awak bayar. Sama juga dengan bil internet dan sebagainya sekali lah tu. Cumanya sekarang ni banyak package yang mana bayar sama je. Setiap bulan bayar 50 awak dapat. Selalu macam tu lah. So, terpulang pada kita untuk adjust lah. Kita tak boleh dengan buku-buku ni, kadang buku-buku ni dia ambil contoh-contoh lama. Okey, yang terkini ni sekarang ni, saya nampak bil telefon ni boleh masuk kat tetap ni. Okey. Even bil utility mungkin lah sebab dia macam bil air, bil elektrik dia based on kita guna. Okey, kalau kita tak guna tak pakai. Jadi bil utility kita boleh letak dekat bahagian tidak tetap. Tapi macam ada setengah lah macam bil internet ke Unifi semua dia dah figure dia dah tetap. Tu awak masuk yang mana tetap. Mana yang kita perlu bayar tetap, kita masuk dekat bahagian tolak perbelanjaan tetap. Yang mana dia punya amount boleh berubah, kita masuk bahagian tidak tetap. Okey, setakat ni okey. Raise your hand. Okey. So right So saya teruskan. So dia ada pendapatan lebihan juga bersama kat sini kosong. Okey. Dia tak boleh nak simpan lah kita kata. Lebih pun tak ada, kurang pun tak ada. Ngau dia pakai ngam-ngam. Okey. So kita tengok apa keinginan dekat bawah tu. Encik Bahar ingin membeli motosikal yang bernilai 13,000 melalui pinjaman ansuran selama 2 tahun. Beliau ingin membayar wang pendahuluan 10% daripada harga motosikal tersebut dalam masa 2 bulan. Okey? Dalam masa 2 bulan. Alright. Berdasarkan pelan kewangan di atas, okey, soalan 1. Adakah Encik Bahar menguruskan kewangan dengan cekap? Saya tanya awak dulu. Bagi tahu pendapat awak. Salah ke betul belakang kira? Tidak cekap. Sebab apa Ain? Sebab dia punya pendapatan lebihan dia kosong. Ya Ain, betul Ain. Beliau tidak menguruskan kewangan ini dengan baik. Okey, kerana apa? Kerana tak ada pendapatan lebihan. Kita tengok kat sini, saya dah highlight kat sini. Okay, pendapatan yang baik dia mesti ada lebih. Okey. Jadi kita boleh tulis kat sini, awak boleh tulis dengan saya sama-sama. Nombor 1. So jawapan dia adalah beliau. Tulis. Beliau tidak menguruskan kewangan dengan
Kat, kerana beliau tiada pendapatan lebihan. Okey, yang disimpanlah, yang lebihan yang disimpan sebagai simpanan lah. So, tak ada lebih lah. So, ini poin penting ni, tiada pendapatan lebihan. Okey, tak mana ni. Okey ni. Saya tak tunjuk kat awak pula dah. Ni jawapan ni. Kalau awak boleh tengok lah. Salin. Dah. Dah. Ya, cikgu. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok soalan nombor 2. Berapakah simpanan bulanan yang harus dikumpulkan oleh Encik Bahar bagi mencapai matlamatnya? Dia nak simpan macam mana tu bulan-bulan? Okey, so kita kena kira lah. No? Dia beli nak apa benda dia nak beli tu, kita kira dulu. Dia nak beli apa? Okey ni kita kira dulu. Dia nak beli motor, harga dia 13,000. Okey. So dia nak kena bayar pendahuluan 10% daripada harga motor tersebut. Jadi kalau 10%, mana pen saya ni? Kalau 10% daripada 13,000, awak akan dapat 1,300, betul? Ni 13,000. 1,300, betul? Kan. Betul. Okey, so awak dia nak kena bayar ni lah, 10%. Beliau ingin membayar wang pendahuluan 10%. Ni 1,300 daripada harga motosikal tersebut dalam masa 2 tahun. 2 tahun pula, 2 bulan. Allahuakbar. 2 bulan, dalam masa 2 bulan ni. 2 bulan ni maknanya dalam masa 2 bulan dia kena bayar 1,300. So dia kena simpan berapa tu dulu? Yang ni dulu. So 1,300 awak 650. bahagi dengan 2 lah kan? Sebab 2 bulan kan? So awak akan dapat 650. Jadi 650, RM650 ni dia kena simpan 2 bulan dulu. Betul lah. Ni kita tak tahu, kita tak kira boleh tak boleh dulu. Lah ni kita kena kira macam ni dia nak kena bayar. Betul tak? Okay, ni macam ni dia nak kena bayar. Dia nak beli ni lah cara dia nak bayar. Okay, dia kata 2 bulan. So kita ambil deposit 13,000 tadi, 1,300 tadi. Bagi 2 dapat 650. Yang ni dia kena simpan 2 bulan. 650, 2 bulan. Dapat 1,300 dia bayar deposit. Okey, baik. Kita tengok pula uh, apa tu bayaran bulanan lah, takkan bayar deposit je. Okey. Tapi dia tak cerita tentang bunga apa semua. Bagus kedai motor ni tak ada bunga ke apa? Baguslah. Mungkin harga bunga dah duduk dalam tu, tak tahulah kan. Tapi dia tak cerita tentang bunga. Tu tak payah harap kita terus ambil je lah. 13,000. Awak tolak dulu dengan deposit tadi. Awak dah bayar. Ni harga motor lah. Okay, ni harga motor. Harga motor. Awak tolak dengan 1,300 sebab awak dah bayar Cik apa tadi? Cik Bahar tadi dah bayar 1,300 sebagai deposit. So balance ni berapa? Tolak jap. 00 10 tolak 3 7 11 Betul. Betul kan? 9,700 kan? Jadi 9,700 ni adalah harga motor setelah ditolak deposit. Jadi 9,700 ni dia kena bahagi wang berapa? Bagi tahu saya bagi berapa? Nak kena bayar 24. 24. ya bagi dengan 24 sebab dia kata kat sini pinjaman ansuran selama 2 tahun. So kita kena bahagi 24 bulan lah. So awak bahagi dengan 24 dapat berapa? Bagi jap. Bagi jap. Tolong saya. Mana kalkulator saya ni, tunggu ampun lama sangat ni.
Tolong jap. 487.5. 487.50 sen. Okey, so ini bulan-bulan dia kena bayar 487.5. Okey. 2 bulan pertama dia kena simpan 650. Lepas tu bulan-bulan dia kena simpan 487.5 untuk bayar duit motor tadi selama 2 tahun. Okey. Soalan dia sekarang ni, berapakah simpanan bulanan yang harus dikumpulkan Encik Bahar bagi dia? Kita tengah jawab ni kan. Berapakah simpanan bulanan yang harus dikumpulkan oleh Encik Bahar bagi mencapai matlamatnya? So yang kita kira ni benda tu lah yang dia nak kena buat. Ni lagi benda yang dia nak kena buat. Ni lah jawapan nombor 2. Okay, ini adalah jawapan nombor 2. Berapakah simpanan bulanan yang harus dikumpulkan oleh Encik Bahar bagi mencapai matlamatnya? Nak capai matlamat dia apa matlamat dia? Matlamat dia beli motor. Okey, nak beli motor ni ada kena bayar satu bayar deposit, satu bayar bulanan. So kita dah kira. Satu bayar kita kira untuk deposit, satu kita kira untuk bayar bulanan. Ini benda yang dia kena simpan untuk capai. Boleh faham? Nombor 2. Boleh. Boleh nah? Tolong raise your hand. Okey, alright. Terima kasih. Yang mana tak raise your hand tu saya anggap dia tengah tidur ke, dia tengah tak fokus lah. Dia tengah buat apa tak tahu. Okey, sekali lagi raise your hand. Sekali lagi. Raise your hand. 2 kali dia raise hand. Okey, mana dia fokus apa tengah saya cakap. Ada orang dia tak raise hand, saya tak tahu tengah buat apa ni. Okey. Okey, baik. Tak apa. Baik. Kita jawab nombor 3 pula. Okey, bagaimanakah pendapatan... Awak dah salin nombor 1 ni. Saya nak padam lah. Boleh tak? Saya padam. Dah. Ha? Okey, nombor 2. Nombor 3. Bagaimanakah uh, pendapatan Encik Bahar dapat dipertingkatkan? Macam mana awak nak tolong dia? Dah lah dia tak ada simpan. Ada ke dia simpan? Ada. Tolak simpanan tetap tak ada. Okay, simpanan kecemasan dia ada. Jadi macam mana awak nak tolong dia ni? Nak tingkatkan ni. Bagaimanakah pendapatan Cik Bahar dapat tingkatkan? So macam mana awak nak tolong? Awak bagi je pendapat apa pun tak apa. Macam mana awak nak tolong dia kalau dia nak beli juga motor tu? Tak payah lancong. Okey. Sampai 550 je. Tapi nanti beli motor takkan tak melancong. Tak apalah. Kita kena dia kena pilih lah kan. Ada orang dia pergi melancong ni dia tak beli motor. Dia boleh beli melancong sana, melancong sini. Dia tak beli motor pun, tak ada motor. Tapi dia nak kena beli motor, maknanya tak boleh pergi melancong lah. Okey, kita anggap macam itulah. Sebab kita anggap melancong ni benda yang pilihan. Tapi pun tak apa. Dia ada motor, dia ada harta. Jadi saya rasa saya setuju dengan siapa yang cakap tadi? Muairah. Saya setujulah. Dia boleh mengurangkan perbelanjaan melancong ni. Kita boleh potong kat situ melancong ni. Okey, dan juga masih tak cukup ke dah cukup? Cukup lah kan. Dia nak bayar 487 ni. Bulan-bulan dia boleh bayar lah kalau dia tak pergi melancong dia bayar ni. Ada lebih lagi. Tapi macam mana dia nak settle dengan dia punya deposit ni 650 ni. 550 tak cukup. Dia kena korbankan lagi satu. Untuk 2 bulan. Korbankan apa dulu agak-agak? Untuk 2 bulan. Simpanan kecemasan. Kan? Tolak simpanan kecemasan ni lah yang boleh. 2 bulan jangan simpan dulu. Ambil 400. Daripada situ 200, 400. Kan? Lepas tu ambil dengan duit melancong tadi. Tambah 2 tu. Baru dia boleh bayar 650 untuk 2 bulan. Okey, jadi itu pengorbanan yang dia kena buat lah. Kan dia nak beli juga motor tu kan. Okey. Jadi ini cara kita buat soalan ni lah untuk adjust. Selalunya kita tengok kat situ lah bahagian-bahagian tolak perbelanjaan tidak tetap ni. Tapi kita tak boleh lah. Walaupun tak tetap ni boleh di-adjust. Tapi kita tak boleh lah adjust benda-benda penting juga. Contoh petrol ke makanan takkan tak makan kan. Jadi benda-benda yang kita boleh tolak lah macam melancong.
Lancung tu sangat bolehlah tolak. Okay. Alright. Jadi jawapan dia macam tu lah. Saya nak cakap macam mana nombor 3 ni. Awak bolehlah tulis macam ni. Encik Bahar. Ini nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Encik Bahar boleh menggunakan wang simpanan kecemasan tadi yang 200 tadi dan boleh mengurangkan perbelanjaan melancung kan? Perbelanjaan melancung. Okey, kurangkan melancung. Boleh Boleh. Ni jawapan nombor 3. Awak salin je kat buku awak tu, settle masalah. Alright, nombor 4. Nombor 4 ni nampak ni, wujudkan pelan kewangan baru. Ni saya kata semalam ni. Ni apa ayah sikit ni. Wujudkan pelan kewangan baru berdasarkan konsep SMART. Okey. Macam mana awak nak buat? Dia senang je. Walaupun saya nampak kata macam susah. Bukan susah tu pasal apa. Awak kena buat balik benda ni. Semua ni awak kena salin balik. Tapi awak kena adjust supaya dia ada pendapatan lebihan. Sebab kita nak tadi beli motor tadi, kita nak lebih kurang ada 487 macam tu kan. Dia nak ada lebih. Jadi awak kena buat satu yang baru. Awak buat untuk Encik Bahar ni. Tapi awak kena bagi ada lebihan supaya dia boleh bayar lah motor tadi. Bulan-bulan. Boleh faham? Boleh tak faham? Boleh. Okey. Tadi kita kata kita usik apa untuk dia bayar bulan-bulan. Motor ni bukan cerita deposit dah. Cerita bulan-bulan je. Dia nak bayar bulan-bulan. Dia nak bayar 400 lebih. Kita nak usik apa sekarang? Melancung. Lancung je lah kita usik. Jadi sekarang saya nak bagi tahu awak. Untuk jawapan nombor 4 ni. Awak salin semua ni balik. Okay, awak salin semua ni balik. Kotak semua sama. Buat pelan kewangan yang sama. Sama aja. Cuma awak adjust kat pelancong ni. Awak potonglah sikit. Awak potong kosong ke tak, kita tak melancong pula kan. Awak tolak lah 550 tolak yang dia nak kena bayar bulan-bulan tu 487. 487.5 kan. So katalah 488. Ni benda ni tak rigid kan. Duit kita kan 488. So awak tolak ni dapat 2. So ni dapat 15. RM72 je. Ataupun nak bagi tak adalah nampak RM70 tu, awak buat kat sini melancung ni, awak potong, awak bubus ni 100 je. Kan? So awak ada balance 450 kat sini. Betul Pendapatan lebih ada 450 kan? Simpanan kecemasan ni Betul. mungkin awak boleh bagi jadi 150 supaya 50 masuk sini. Tambah 50. So kat sini ada lebih 500. Okay, jawapan yang awak nak buat ni, tak semua orang takkan sama. Zarid buat lain, Wawa buat lain. Dia based on pendapat awak, cuma sebagai pemeriksa ke orang yang check ni, kita tengok logik ke tak logik dan logik dan tak logik ataupun kita tengok sesuai ke tidak. Awak faham maksud saya? Jawapan dia tak rigid. Ada orang boleh adjust 150, ada orang ambil RM150. Itu pulang, adjust lah. Okay, so sebab tu lah kita panggil dia plan. Sebab tu dia satu plan. Jadi semua orang tak akan sama lah. Okay, ada orang dia plan dia. Sebab kita ada hati kan, kita ada nafsu yang masing-masing. Jadi terpulang kepada cara awak plan. Asalkan dia ikut konsep SMART. Okay, dia mesti ada lebihan dan sebagainya. Okay, boleh Maknanya jawapan awak untuk nombor 4, awak salin yang saya buat semua ni. Salin balik semua ni. Cuma awak adjust yang saya tukar-tukar tanda tu. Boleh? Tolong raise your hand.
Okay, nah, boleh nah. So, makna jawapan nombor 4. Saya ulang lagi sekali. Jawapan untuk nombor 4. Okay, mana nombor 4? Nombor 4. Wujudkan plan kewangan baru berdasar konsep SMART. Jawapan dia adalah awak salin balik benda ni semua. Okay. Suruh buat balik. Kita buat benda ni. Ni pun plan kewangan kan. Tapi dalam konsep SMART masa kita kena ada bagi jadi lebih. Okay, pendapatan dia mesti ada lebih. Jadi awak buatlah pendapatan supaya ada lebih. Jadi awak boleh potong-potong dan adjust dan sebagainya. Okey, saya teruskan ke soalan seterusnya. Ini contoh. Mari kita tengok ni. Tapi kita tengok je contoh ni apa dia kan. Okey, soalan nombor 5. Encik Sazwan ingin membeli sebuah rumah yang berharga 400,000 dalam tempoh 4 tahun. Amboi. Dia nak beli rumah harga 400,000 dalam tempoh 4 tahun. Dia ingin membayar wang pendahuluan 10% dari harga asal rumah tersebut. Okey, jumlah pendapatan sebulan Cik Zazwan ialah 4,000. Manakala jumlah perbelanjaan tidak tetap dan perbelanjaan tetap ialah 1,800. Berapakah simpanan bulanan yang perlu disimpan supaya Encik Zazwan dapat mencapai matlamat? Nak kena capai juga matlamat dia tu. Dia nak simpan, kena simpan berapa? Jadi, itu ada kira-kira dia tu. Kita tengok je lah dulu. Ni sebab contoh soalan ada, jawapan ada. Kita tengok dulu. Okey, jadi berapa dia kena simpan supaya dia capai matlamat tadi. So, wang pendahuluan tu 40, yalah 40,000 lah. 10% ya. 10% daripada 400,000 adalah 40,000. Ni jawapan lah. Ni dia punya, orang kata apa? Ini adalah duit deposit yang dia nak kena bayar, 40,000. Okey, 40,000. Simpanan sebulan untuk wang pendahuluan. Jadi dia nak kena simpan pula. Untuk nak bayar 40,000 tu dia nak kena simpan berapa? 40,000 bahagi 4 tahun ataupun kita bahagi dengan, sebenarnya bahagi dengan 12 kali 4 lah, bahagi dengan 48 bulan. Okey, bahagi dengan 48 bulan. So dia akan dapat 833. So dia tolak lah tu. Aliran tunai tu maksudnya dia nak tunjuk duit dia, gaji dia 4,000. Ni gaji dia 4,000. 1,800 ni perbelanjaan tetap dengan tak tetap tadi yang atas dia bagi tahu. Yang 833 ni adalah dia kena simpan untuk 4 tahun tadi. Okey, jadi baki duit dia ataupun kita kata aliran tunai yang dia ada adalah yang ini ya. 1,366.67. Okey. Baik, kita teruskan. Kirakan aliran tunai Encik Zazwan selepas ditambah dengan komitmen simpanan wang pendahuluan rumah. Adakah tindakan membeli rumah tersebut adalah satu tindakan yang bijak? Okey, Encik Zazwan masih dapat mengekalkan aliran tunai positif selepas menyimpan untuk wang pendahuluan rumah. Walau bagaimanapun, Encik Zazwan akan mengalami masalah pada aliran tunainya jika membuat ansuran bulanan rumah kerana harga rumah masih lagi tinggi selepas ditolak wang pendahuluan dan penambahan faedah ke atas rumah tersebut. Memang tak logik nak beli rumah 4 tahun. Selalu orang beli rumah ni 20 tahun lah, 25 tahun lah, 30 tahun pada sekarang. Okey, jadi untuk jadikan bulanan dia kecil ni 4 tahun lah. Okey, kita kira 400,000 tolak 40,000 ada 360,000. 360,000 belum masuk lagi faedah. Faedah ni selalu double. 4% tu selalunya lah kiraan dia double. Kalau 360,000, 720,000 lah. Okey, kalau 400,000, 800,000 lah. Dia 4% tu dia seolah-olah double. Okey, saya cakap 4% tu sebab pinjaman perumahan kalau kerja kerajaan lah. Okey, kalau dia buat pinjaman bank lain pula, dia punya bunga dia ataupun interest dia boleh jadi kurang lagi ataupun tinggi lagi. Okey, jadi even ni kalau saya kira ni 360,000 tanpa ada interest saja nak kira lah 360,000 per 4 tahun. 12 kali 4, 48. Bagi dengan 48 bulan. Kira je Ain. 360,000 bagi 48 dapat apa? Siapa yang ada kalkulator tekan jap. 360,000 bagi 48. 7,500. Berapa? 7,500. Tu. 7,500 sebulan.
Ha, gaji dia pun berapa je? Jumlah pendapatan dia pun 4,000 je. Yang ni saya kira tanpa ada bunga, interest, harga je. Okey. Alright. Jadi, tu lah jawapan dia. Tak berlogik lah. So, dia pun beritahu kat sini. Cik Azazul akan mengalami masalah pada aliran tunainya jika membuat ansuran bulanan rumah kerana harga rumah masih lagi tinggi selepas ditolak wang pendaluan dan penambahan faedah ke atas rumah tersebut. Alright, kita tengok Linda. Okay, kita tengok apa cerita pasal Linda. Okay, Linda ingin memiliki sebuah kereta pula. Nak beli kereta pula yang berharga RM150,000 dalam tempoh 1 tahun. Wih, dalam setahun nak beli kereta RM150,000. Dia ingin membayar wang pendahuluan 10% daripada harga kereta tersebut. Jumlah pendapatan Linda ialah RM3,500 dan jumlah pendapatan tidak tetap dan pelajanan tetap ialah RM1,200. Berapakah simpanan bulanan yang perlu disimpan supaya Linda dapat mencapai matlamatnya? Okey, kita tera. Nombor 1. Tera duit yang ni Duit tak ada pun. Okey, baik. Kita tahu harga dia RM150,000, so dia nak kena bayar wang pendahuluan 10%. Jadi 10% daripada RM150,000 ni sekali 10% yang RM15,000 lah. Okey. Saya harap awak tak pening kepala benda tu lah. Deposit dia, deposit RM15,000. Okey. Jumlah pendapatan Linda adalah RM3,500. Okey, mari kita tengok. Bila dia nak beli apa-apa, awak nak beli apa-apa, first awak kena fikir tentang deposit. Lepas awak settle deposit, awak ada baki. Baki tu kena bayar bulan-bulan lah. Okey. Tapi dalam kes kita ni dia tak bagi tahu bunga, kereta, interest semua. Ni macam kira biasa je. Okey, jumlah pendapatan Linda adalah RM3,500. Jadi dia ada pendapatan lah. Pendapatan dia kita kata apalah tak tepi dulu RM3,500. Yang ni dia punya gaji dia. Okey, jumlah pendapatan dia 3 dan tolak pula jumlah 1,200 tu. 1,200 ni belanja lah. Belanja tetap dengan tak tetap. So ada lebih kurang 2,300 je bulanan dia. Tapi dia nak bayar ni 15,000 ni dia nak kena simpan lah. Okey. So 15,000 ni dia nak simpan berapa lama? Dah anggaplah kat setahun kan. Dalam tempoh 1 tahun ni. Jadi saya ambil 15,000. Oh, budak sekarang cepat-cepat nak beli kan. Beli 15,000 bagi 12. Jom. Berapa tu? Tolong bagi tahu saya jap. RM1,250. 1,250. Maknanya dia boleh simpan untuk deposit 15,000 ni setahun. Dia kena simpan 1,250. Boleh tak dia simpan? Boleh. Sebab apa? Sebab gaji dia ada balance ni 2,300. Okey. Jadi kita boleh kata masih lagi beraliran positif. Okey. Untuk simpan deposit je kita cerita sekarang ni. Okey. Ni kita kira berapakah simpanan bulan yang perlu disimpan supaya Linda dapat mencapai dapatnya. Yang ni kena simpan 1,250 ni. Okey, sebab kalau kita tengok 2,300 tolak dengan 1,250 masih ada berapa 1,050. Betul ke? Betul lah kan? Okey, 1,050. Maknanya dia boleh ni jawapan nombor 1 lah. Berapakah simpanan bulanan yang perlu disimpan supaya Linda dapat mencapai matlamatnya. Jadi boleh capai matlamat ni dengan keadaan dia boleh simpan ni sebab untuk bayar deposit saja. Okey. So dia ada balance RM1,050 lagi. Baik, kita pergi soalan nombor 2. Kirakan aliran tunai Linda selepas ditambah dengan komitmen ansuran bulanan. Adakah tindakan membeli kereta tersebut adalah satu tindakan yang bijak? Saya tanya awak je. Agak-agak awak macam mana? Awak rasa bijak ke tak bijak ni? Dia bagi tahu saya. Bijak ke tak bijak?
Jangan senyap je. Okey, harga kereta 150,000 kita kira lah. Kita pakai praktikal ni, matematik je, senang. Harga kereta 150,000. Tolak dengan, kata dia dah simpan setahun, deposit boleh bayar. Tolak 15,000. Okey, berapa balance? Berapa? Tinggal 135, betul? Betul kan? Betul, betul. Okey. Betul. So, 135,000 ni adalah balance yang dia kena bayar. Dia nak kena bayar bulan-bulan. Okey. Kan kita tak tahu kereta ni dia nak pakai dalam masa 1 tahun je. Taklah, soalan pun tak detail lah. Kan? Soalan tak tanya berapa pinjam. Bila nak beli kereta, kita ada pinjaman 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun kan. Jadi soalan simple sangat macam ni kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Okay, kita anggap biasa je lah. Kereta ni diberi 135,000. Kalau kita ada interest lagi dah jadi berapa kan. Tapi tak apalah kita kira tanpa interest. Pelik kan? Tak apalah kita kira tanpa interest. 135,000 ni, 135,000 ni kita bahagi dengan katalah 9 tahun. 9 tahun ni sebenarnya 108 bulan. 135,000 bagi dengan 108 bulan. So berapa bulan-bulan? Bagi jap. Ni lama ni 9 tahun ni. Ni kita buat logik sekarang lah. Zaman sekarang orang beli 1,250. berapa? 1,250. Ini tanpa ada bunga. Selalu tak logik lah. Memang beli kereta ada 2% ke 3% mesti ada punya. Okey, jadi 1250 ni awak rasa praktikal tak dia beli kereta ni? Tak. So, tak praktikal lah. Kalau awak tanya saya, jelas je tak logik lah. Bukan tak logik, tak lepas. Okey, dia akan menyusahkan hidup dia. Adakah tindakan beli kereta sebab soalannya yang tu je. Adakah tindakan membeli kereta satu tindakan bijak? Jawapannya tak bijak. Okey, tak perlu beli kereta sampai aliran tunai kita menjadi negatif. Okey. Sebab harga kereta masih lagi tinggi. Jadi awak buatlah jawapan macam mana pun tu. Asalkan menjawab soalan tu, tindakan bijak ke tak bijak. Boleh? Boleh. Okey, jadi saya teruskan. Ada lagi yang last soalan terakhir. Okey, saya bagi awak buat jap boleh? Fikir. Soalan pertama tu, tentukan aliran tunai Hana sama ada tunai dia positif ke negatif. Awak apa? Positif ke negatif? Awak baca atas dulu. Hana baru saja mula bekerja dengan gaji 2,500. Dia juga membuat kerja sambilan lagi, gaji 1,000. So, ada 3,500 di situ. Okey, jadi berikut adalah komitmen bulanan Hana. Jadi Hana ni dia ada bil telefon 100, pinjaman pendidikan 200, petrol kereta dia 300, simpanan dia simpan 1,000, simpanan 1,000, kereta dia bayar 400, ansuran rumah dia bayar 600. Tentukan aliran tunai Hana sama ada aliran tunai positif atau aliran negatif. Bagi tahu saya. Senang je positif negatif ni. Positif. Sebab apa positif? Sebab awak tambah Dia semua. masih ada baki lagi. Awak tambah semua ni 3,500 ni yang asal dia tambah apa tu? Dia punya gaji dengan dia punya kerja sambilan kan. Tolak dengan semua ni masih positif ke tak? Masih Masih positif. positif. Masih positif. Berapa kalau awak tambah semua ni? 2,600. 2,600. Maknanya yelah dia ada balance lebih kurang RM900 lah kan. So aliran tunai masih positif. Sebab soalan tanya, tentukan aliran tunai Hana ni aliran tunai positif ke aliran tunai negatif. Baik, awak jawab. Jawapan dia positif. Kita jangan cerita banyak, jangan duk fikir banyak tau pasal hidup. Awak jangan duk tengok soalan duk bil telefon dia 100, dia telefon siapa. Tak payah fikir pasal benda tu semua. Pasal hidup dia tak payah fikir. Fikir jawapan dia je. Tentukan aliran tunai Hana positif ke negatif. Jawab. Tolak. Okey, positif dah. Tak usah peduli lain. B. Ataupun nombor 2. Jika Hana mahu berhenti daripada kerja sambilannya. Tiba-tiba nak berhenti pula. Kan, bergaduh ke apa. Adakah Hana dapat mengekalkan aliran tunai positif? Berikan langkah penyelesaian bagi Hana supaya dapat memperbaiki aliran tunai. Ini saya kena tanya awak ni. Apa awak nak buat? Bagi tahu saya.
Kurangkan simpanan. Tolak simpanan. Maknanya kalau dia, maksudnya awak sokong dia berhenti lah. Hmm. Bukan kita sokong. Masalah personal dia. Soalan yang kata, jika Hana mahu berhenti kerja. Kalau dia kata, jika dia mahu kerja, saya akan kata, janganlah berhenti. Betul tak? Kalau kita semua, tak usahlah berhenti kan? Tapi katalah dia dah berhenti. Jika Hana mahu berhenti, betul dah berhenti. Adakah Hana dapat mengekalkan aliran tunai positif? Tak boleh. Okey, dia akan negatif. Macam mana nak selesaikan masalah ni? So, tadi awak kata apa? Mengurangkan? Simpanan. Tak boleh simpan lah. Cerita dia mudah saja. Bila awak bekerja sambilan, sebenarnya duit kerja sambilan tu lah yang awak boleh simpan. Betul tak? Betul. Tapi bila dah tak kerja sambilan, tak adalah duit disimpan dah. Kena belanja yang lain tu. Tu dah cerita dia. Okey? So, awak jawab lah. Boleh Jawab sendiri boleh? Boleh. Boleh. Okay, alright. Good. Dah dekat ke-12 ni, saya nak habiskan soalan, semua soalan ni kalau boleh. Objektif sekejap. Kita habiskan dulu sekejap. Okey, nombor 1. Pengurusan kewangan merupakan suatu proses melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap apa? Simpanan, betul? Yalah, betul. Betul. Pengurusan wang daripada sumber pendapatan apa? Simpanan. Lagi perbelanjaan. Kita nak buat pengurusan kewangan, mesti melibatkan simpanan. Melibatkan perbelanjaan. Lagi, perlindungan ada tak? Tak ada, tak ada. Tak. Ada. Zaman moden, perlindungan ni insurans. Penting kot. Okay, mesti ada perlindungan dan mesti ada pelaburan. Semua ni dianggap ada. Semua ni dianggap ada. Faham ke tak faham ni? Jawapannya semua di atas. Boleh? Faham. Boleh. Alright, semua di atas ni. Simpanan, perbelanjaan, perlindungan, pelaburan. Semua ni merupakan pengurusan wang. Okay? Alright. Nombor 2. Okay, baca soalan betul-betul. Susun proses pengurusan kewangan mengikut susunan yang betul. Saya bagi awak seminit. Cuba awak agak-agak. Awak bagi tahu saya ABCD je. Seminit. Mana jam saya Keluarkan jam jap. Jam mana jam? 2 jam jap. Stopwatch. Dah lama pun seminit je. Si. Sekejap saya nak keluarkan jam. Nampak tak jam kat situ? Nampak. Okey, mula pada sekarang. Alamak, dah habis masa dah kot. Dah awak boleh jawab dah kot. Apa jawapan awak tadi? C. Yeah. Okey, tak apa. Sekejap lagi baru kita pakai masa. Ni kita stop dulu. Pause, clear. Alright. So, jawapan dia memang C lah. Okay, saya pun nak cepat. Mula-mula kita nombor 2. Nombor 2. Menetapkan matlamat kewangan nombor 1 lah kira. Lepas tu, menilai kedudukan kewangan. Lepas tu, mewujudkan pelan kewangan. Lepas tu, melaksanakan. Lepas tu, kita melaksanakan. Dan terakhir, mengkaji semula kemajuan 5. So, jawapan dia C. Alright, nombor 3. Apakah yang dimasukkan dengan aliran tunai negatif? Okey, seminit dari sekarang. Apa maksud aliran tunai negatif? D. Jawapan dia D. Tak payah tunggu masa D. Negatif, jumlah pendapatan kurang daripada perbelanjaan. So, awak tolak, awak dapat negatif. Alright, simple saja. Okey, nombor 4.
Faktor yang manakah tidak mempengaruhi matlamat jangka panjang? Tadi saya dah sebut dah. Benda-benda ni boleh mengefekkan ataupun beri impak kepada pengurusan ataupun plan kewangan awak. Jadi benda apa yang tak pengaruh pun? Soalan dia, inflasi bagi pengaruh tak? Inflasi bagi tak pengaruh tu? Bagi. So, bagi. So, bukan jawapan lah ni. Dasar kerajaan? Bagi tak? Tak. Dia sebenarnya ada lah. Kerajaan dia boleh umum apa-apa benda yang boleh menyebabkan plan kewangan kita boleh berubah. Dari segi macam-macam lah dia boleh umum. Okay, sebab itu penting. Jadi sebenarnya dasar kerajaan mempengaruhi juga. Dasar kerajaan ni, sebab tu kerajaan tu kena yang sentiasa yang membantu ke rakyat kan. Jadi kita tak tahu, dia kata kalau dasar kerajaan tu uh, macam dia bagi moratorium dan sebagainya, itu semua memberi efek kepada pengurusan kewangan kita. Okay, dan kadang-kadang tu bank negara boleh umum kenaikan interest. Tiba-tiba awak simpan, awak bayaran bulanan awak bayar bank, katalah awak mungkin tak payah pinjam bank, mak ayah awak mungkin pinjam bank. Saya nak beritahu, kadang-kadang kalau kita apa-apa pinjaman terapung, maknanya dia bergantung pada interest tau. Kadang-kadang awak bayar 500 sebulan. Tapi tiba-tiba Bank Negara Malaysia umum kenaikan interest. Naik sikit. Jadi tiba-tiba bulanan kita naik sikit. Dulu kita bayar 500, sekarang kita bayar 520. Contohlah. 520. Pasal apa tiba-tiba naik? Sebab Bank Negara Umum kenaikan interest. Jadi semua efek. Okey, jadi adakah dasar kerajaan ni memberi efek? Ada. Dia ada pengaruh kepada kita punya plan. Okey, boleh faham tu? Boleh. Alright. Baik, kesihatan diri macam mana? Boleh. Boleh efek tak? Boleh. Boleh kan? Efek. Kita plan nak simpan, bayar kereta 9 tahun, kita kerja, tiba-tiba kita sakit, dah tak boleh nak bayar, contoh tak boleh kerja. Jadi adakah dia efek? Yes, sebenarnya dia mempengaruhi. Jadi jawapan akhir sekali adalah pengaruh sekeliling. Boleh? Ini jawapan dia. Pengaruh sekeliling ni apa maksudnya? Apa maksud pengaruh sekeliling ni? Pengaruh benda lain lah, tak ada kena mana. Okay, boleh eh? Boleh. Alright, nombor 5. Antara berikut yang manakah bukan merupakan pendapatan aktif? Okey. Pendapatan aktif ni bila awak kerja awak dapat. Awak membuat sesuatu awak dapat. Okey, awak kena bertindak. Yang pasif ni awak tak buat apa-apa awak dapat. Okey, awak faham maksud saya? Baik, soalan dia. Antara berikut yang manakah bukan merupakan pendapatan aktif? Apa maksud bukan aktif? Maksudnya pendapatan apa? Antara semua ni dia nak yang mana? Dia nak pendapatan Pasif. apa? Dia nak pasif. Yang mana antara empat-empat ni dia pasif? Dia tak payah kerja dia dapat duit. Yang C. mana? Yes, C. Gaji awak kena kerja. Allowance awak kena kerja. Commission pun sama kena kerja. Faedah bank ataupun duit yang daripada faedah bank tu, dia masuk sendiri je. Tiba-tiba ada je. Cuma tak banyak lah. Okay, faedah. Ataupun riba. Yang ni panggil riba faedah ni. Okay, dan ini adalah pendapatan pasif. Okay, so disclaimer, riba adalah diharamkan oleh agama Islam. Alright, saya teruskan. Kertas 2 pula. Mengapakah ramai dalam kalangan anak muda masa kini? Yang ni awak jawab lah. Saya tak payah tulis pun tak apa. Kita jawab bincang-bincang macam tu je. Habiskan semua ni. Mengapakah ramai dalam kalangan anak muda masa kini diisytiharkan muflis? Awak agak kenapa? Tak pandai nak menguruskan kewangan. Okey, lagi. Selalunya kenapa? Kenapa dia tak pandai? Apa yang dia duk buat apa ni? Dia beli apa? Berboros. Okey, boros. Beli apa? Beli motor. Beli motor. Budak-budak muda lah beli motor. Lagi beli apa lagi? Yang boleh menyebabkan isytihar muflis. Awak faham apa kenapa? Gadget.
Saya nak Boleh tanya awak kenapa, macam mana kita boleh istilah muflis? Dia ada dua kaedah. Ada orang dia beli motor menyebabkan dia tak ada duit. Okey? Dia tak ada duit, dia beli motor, dia beli tu, dia beli ni, dia tak ada duit. Tapi mungkin dia tak ada istilah muflis. Apa beza muflis dengan miskin? Apa beza dia? Istilah ke muflis ni apa? Apa sebenarnya, kenapa beli istilah muflis? Ada orang, seseorang yang dia tak ada duit, dia susah, tapi dia tak muflis. Apa beza muflis dengan miskin? banyak hutang. Dia macam ni. Muflis ni dia ada efek bila awak pinjam duit dengan bank. Okey, kalau awak pinjam duit dengan kawan ke apa ke, dia tak lebih istilah muflis lah. Awak cuma akan dimarah dengan kawan semua lah. Ni saya benda ni tak elok lah. Benda yang tak elok. Tapi saya nak abang dari segi undang-undang. Okey, kalau awak pinjam duit dengan bank, ataupun selalunya kes sekarang ni adalah anak muda adalah penggunaan kredit card, kad kredit. Okey, awak guna kredit card ni, awak ada kredit card, awak boleh bayar tanpa ada duit. Yang dekat tangan kita tak ada duit, ada kad je. So swipe sana, swipe sini, beli tu, beli ni. Beli iPhone, beli budak-budak muda sekarang beli iPhone, beli gadget, beli tu, beli ni, swipe saja. Dan kalau awak tak boleh bayar balik dalam masa yang ditetapkan, awak boleh diisytiharkan muflis. Okay, kalau kaki tangan kerajaan, boleh dikenakan tindakan tertertib. Dan istilah muflis ni menunjukkan apa? Awak akan disenarai hitamkan oleh bank. Nama awak blacklist. Okay? So awak nak pinjam bank ke, lepas ni nak beli rumah ke, nak beli apa, nak beli yang menggunakan bank, dah tak boleh. Nama awak telah disenarai hitamkan. So ini adalah masalah kepada anak muda sekarang yang mana penggunaan kad kredit menyebabkan disiarkan muflis. Okey, sebab penggunaan kad kredit ni boleh jadi tak terkawal. Okey, awak boleh bayar, lepas tu tak bayar balik, bayar sebab dia bayar je, bayar seronok bayar tanpa ada duit kan. Jadi itulah cerita dia. Kenapa boleh disiarkan muflis? Masa saya cakap tadi dah, dia ada kaitan dengan bank lah. Okey. Kalau awak pinjam duit dengan kawan, awak tak disiarkan muflis. Tapi, faham-faham je lah. Awak faham maksud saya? Boleh? Faham. Alright. Saya teruskan. Nombor 2. Nyatakan kesan sekiranya aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar. Apa kesan dia? Banyak kali dah kita sembang ni. Apa kesan dia kalau aliran tunai masuk? Maksudnya, kita belanja lebih daripada pendapatan kita. So, apa akan jadi? So, saya bagi tahu jawapan dia. Nak cepat ni. Jawapan dia kalau aliran tunai menjadi negatif. Nombor 2, aliran tunai menjadi negatif. Okey. Maka apa? Maka berlakunya pengurusan. Kita kan belajar tajuk ni, pengurusan kewangan. Berlakunya kewangan yang tidak cekap. Yang tidak cekap. Okey, boleh salin? Ini jawapan dia. Aliran tunai menjadi negatif, maka berlakunya pengurusan kewangan yang tidak cekap. Boleh? Boleh. Alright, nombor 3. Mengapakah pelan kewangan perlu diwujudkan? Masa dah habis, saya bagi jawapan je boleh? Boleh. Saya bagi jawapannya. Mengapakah pelan kewangan perlu diwujudkan sebelum mencapai suatu matlamat kewangan? Jadi jawapan dia pelan kewangan diwujudkan. Okay, salin je. Untuk mengira. Apa tulisan buruk kan ni? Untuk mengira anggaran awal untuk mencapai matlamat jangka pendek. Okay, jangka pendek dan matlamat jangka panjang.
Okey. Analisa. Ni kita penting ni. Analisa terhadap pelan kewangan boleh dibuat. Boleh dibuat terhadap perbelanjaan sebenar. Okey. Untuk apa? Untuk mengetahui keadaan kewangan. Besarkan sikit. Mengetahui keadaan kewangan individu. Allah, hai tulisan. Kewangan individu. Okey, tersebut. Okey, boleh? Salin. Awak nak screenshot pun boleh. Dah. Dah. Okey, dah. Okey, baik. Dah, betul ah? Angkat tangan, raise your hand jap. Okey, alright, ramai dah angkat tangan tu. Okey, good. Last. Soalan terakhir. Nyatakan beza. Yang ni saya sebut dah tadi. Nyatakan beza matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Apa beza dia? Jangka pendek apa dia? Jangka pendek ni apa dia? Dia masa dia berapa lama? Kurang tahun lah kan? Betul? Jangka pendek kurang setahun dan melibatkan jumlah tak banyak. Jumlah tidak banyak. Okey, jangka panjang. Lebih berapa tahun? Bagi tahu saya. Plan jangka panjang. Berapa lama? Saya dah sebut tadi. Ain. Siapa ada kat situ? Ya. Berapa jangka masa panjang, berapa lama? Wan, saya dah sebut tadi. Kalau kurang setahun, jangka pendek. Jumlah pun tak banyak. Jangka masa panjang ni maksudnya berapa lama? Siapa boleh bagi tahu? Berapa lama? 2 tahun. Alah, Okey. lebih 5 tahun. Faham? Lebih 5 tahun. Awak nak beli kereta, dia jangka panjang. Nak beli rumah. Okey, boleh eh? Jumlah dia? Jumlah lebih banyak lah. Jumlah lebih banyak atau besar. Boleh? Dah salin dah? Dah. Okey, jadi kita dah habis tajuk ni semua. Jadi minggu depan saya akan buat ulang-ulang kaji ataupun kertas exam ke apa, tengoklah. Saya bagi tahu lah nanti eh. Alright, so saya nak ucapkan terima kasih. Masa pun dah banyak pakai dah tu. Terima kasih kepada semua yang ada ni. Ain, Wan, Umairah, Atira, Fazlina, Siti Nurfazlina, Zarif dan juga yang tadilah, yang mana-mana yang tadi ada, yang dah mula terkeluar tadi. So terima kasih kepada semua. Saya nak ucapkan selamat. Selamat apa? Maksud saya nak ucapkan selamat ni selamat. Dah habis lah, kita belajar dah habis lah. Awak belajar matematik form 4 dengan saya, dah habis. Dari tajuk mula sampailah tajuk hari ni, dah habis. Okay, jadi ucapan dia adalah selamat lah. Okay? Semoga semuanya selamat. Dan kita pun dah habis semua. Jadi lepas ni kita akan fokus dengan ulang-ulang kaji dan juga soalan-soalan yang melibatkan
soalan peperiksaan. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Okay. Terima kasih, Go. Right.